awak pastikan awak ada exercise book page 51-53 dan soalan tu saya dah minta awak buat. Make sure awak buat. Kemudian ada notebook. Notebook ni untuk in case awak nak salin apa-apa keyword-keyword yang saya sebut tadi. Stationery tu macam biasalah, pen semua tu awak tahulah, dan calculator. Dan yang paling penting adalah perhatian awak. So yang ni awak kena betul-betul dalam keadaan selesa. Make sure awak dengar betul-betul dan fahamkan. Okay. Okay, objektif hari ni saya ada dua benda yang saya nak sampaikan kepada pelajar. Yang pertama adalah nak discuss exercise page 5153 tu. Exercise clone question. Kemudian saya nak revise sedikit chapter 1, 2 dan 4. Sebenarnya masa kita buat exercise tu sebenarnya awak dah revise sikit lah. Tapi saya still akan masuk sikit bab 1, 2 dan 4. Untuk awak ingatkan semula lah. Okey, sekarang kita mulakan clone soalan final sesi Disember 2018. Saya tak ada skema dia tapi saya ada jawapan dalam buku lah. Jadi kita boleh buat sama-sama. Saya tutup kamera jadi awak boleh fokus kepada penulisan saya je lah. Okay, question 1. Dalam soalan 1, ini soalan teori. Soalan teori ni saya rasa tak berat untuk pelajar lah untuk menjawab sebab dia lebih kepada awak nak sampaikan apa yang definisi maksud dia. So, dalam chapter 1 ni adalah chapter define scalar and vector quantity, chapter 2. Chapter 1. Chapter 1. So apa yang dimasukkan dengan scalar and vector quantity dan berikan contoh setiap satu. Ini maksudnya dia nak awak bagi definition. Awak boleh tulis satu-satu ataupun awak tulis dalam bentuk jadual. Okey. Contoh kat sini, yang pertama, scalar quantity. Scalar quantity. Quantity adalah apa? Is defined as nampak. Ya? Puan share screen ke? Tak nampak Oh, tak. Alah, rugi lah. Padam balik sekejap Puan madam. Sekejap bang. Oh, tak nampak tadi main screen. Nak baca cantik. Okay, nampak tak ni? Nampak Puan. Nampak dah. Okey okey. Ini kelas division. So apa yang perlu ada, yang inilah saya sebut tadi. Yang paling penting attention. So objektif kelas hari ni kita nak buat exercise dan revision. Lepas tu kita akan bincangkan soalan 1. Soalan 1 adalah awak kena bagi definition. So soalan ni setiap soalan setiap satu definition akan dapat 1 markah. Contoh akan dapat 1 markah. So dia minta awak definekan scalar quantity. So awak bagi scalar quantity is apa? Scalar quantity. So scalar quantity apa dia? Dalam buku ada kan? Scalar quantity is defined as a quantity that has magnitude only. Kalau scalar ada magnitude, kalau vector ada magnitude and direction. So awak tulis lah. Dia punya ni is defined as apa? Ada dalam buku kan? And give example for each one. So scalar quantity, example dia apa? Example dia adalah awak boleh bagi length, time, mass. So ini adalah contoh dia. Tapi saya akan marking definition 1 markah. Contoh saya bagi 1 markah saja walaupun awak bagi sampai 3 macam tu. Kemudian vector quantity. So vector quantity adalah apa? Vector quantity is
defined as a quantity that has both magnitude and direction. Tulis. So example dia, force, velocity, displacement. So itu contoh dia. So untuk teori ni sebenarnya tak ada masalah bagi pelajar. Saya rasa semua boleh buat lah. Ini bila betul awak akan dapat 4 markah. So ingat walaupun soalan awak punya test ni, final awak ni adalah final secara online, tetapi masih ada soalan soalan teori. Untuk formula awak tak payah risau, formula akan diberi. Formula awak tak payah hafal, dia akan bagi. So itu soalan 1A, soalan teori. Ini soalan yang kedua adalah soalan penukaran unit. So soalan penukaran unit, tunjuklah, bagi ingat balik kan. So kita ada 8,568 kilogram per meter padu. Ini macam mana cara awak nak menjawab dalam final nanti. Okey, darab. Mula-mula kita nak hilangkan kilogram. Sebab apa? Kilogram duduk kat atas, jadi kilogram awak letak di bawah. So 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau saya cepat sangat abang so saya slow ke apa, saya takut awak tak ada nak awak punya quiz tu. Okay, so 1 kilogram ni dah boleh potong, unit kilogram dah boleh potong, so awak dah dapat gram. So sekarang kita nak hilangkan miligram kepada sentimeter padu. Sebab miligram ada, meter padu ada di bawah, so awak kena letak meter padu di atas. Kuasa 3, ingat ada kuasa 3. So kita tahu conversion untuk 1 meter sama dengan 100 cm. Saya tengok hari tu lab, awak tukar unit, awak ukur 7.5 cm, awak pergi bagi 1000. Geram pula saya tengok. 1 meter ada 1000 cm. Bahaya tu. So 1 meter adalah 100 cm sahaja. So sebab dia kuasa 3, letak semua ni kuasa 3, kuasa 3 dan kuasa 3. So kita selesaikan. 8568 darab 1000 bahagi dengan 100. Ingat kuasa 3. 100 kuasa 3. Tulis. Jawapan dia adalah 8.568. Ingat 8.568. Unit dia adalah gram per sentimeter padu. Saya harap soalan macam ni awak dah master dah. Penukaran unit dah tak ada masalah. Saya harap macam tu lah. Apa yang selalu yang menjadi masalah pelajar adalah bila dia ada kuasa 2 ni, dia terlupa. Awak lah terlupa. Jangan terlupa. So ada kuasa, make sure letak kuasa. Kuasa 2 letak kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 4 letak kuasa 4. Okey. Okey, soalan yang seterusnya, soalan 2. D2, kita ada 670 kilometer per hour. Tukarkan kepada meter per second. So kilometer ke atas, kita letak kilometer di bawah. Jadi boleh potong lah. So 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1000 meter. Okay, so kilometer ni dah boleh hapus. So darab dengan hour ni kuasa 2. Kita tahu 1 jam sama dengan 3600 saat ataupun second. So kalau tak ingat 3600
buat 60 darab 60 So awak akan dapat 3,500. So awal ni potong. Di awal boleh potong. So selesaikan dapat berapa? Sebab dia adalah operasi darab dan bahagi. So awak boleh tekan je sekali 970 darab dengan 1000 bahagi 3600. So jawapan yang awak akan dapat adalah 186.11. Tapi ni ada kuasa 2. No, saya pun tersalah. Ada kuasa 2, maksudnya di sini mesti ada kuasa 2. Jadi macam mana kita nak selesaikan? 670 darab dengan 1000 bahagi dengan 3600 kuasa 2. Awak akan dapat jawapan dia adalah 0.052. Dapat tak jawapan ni? Kau tak ada buat? Dapat. Alhamdulillah. Okey, itu jawapannya Itu cara dia lah. Awak dah tahu jawapan ni, dalam buku dah ada jawapan. Cuma bagaimana nak selesaikan. Bagaimana skema dia. So soalan yang seterusnya. Penukaran unit juga. Kali ini daripada kecil ke besar. Okey. Ada 24 gram per mm padu. Ni yang menakutkan ni kuasa 3 tu yang tu lupa. Tukarkan. Nah, ni gram. Kita nak hapuskan gram kat gram duduk kat atas, yang ni dia letak di bawah. Jadi awak boleh potong. So, nak tukar kepada apa? Kepada kilogram. So, kita letak 1 kilo sama dengan 1000 gram. So, gram ni awak dah boleh hapuskan. Okey. Kemudian mm padu. Mm padu. Lepas tu bawah, kalau tak ingat, kita tukarkan dulu kepada sentimeter. Kalau tak ingat kan, 1 sentimeter sama dengan 10 mm. Sebab dia ada kuasa 3. Kuasa 3. Ni saya tukar kepada sentimeter dulu. Lepas tu tukar pula sentimeter kepada meter. In case kalau kita tak ingat apakah unit, nak tukar direct terus tak ingat Sentimeter nak tukar kepada meter. So 1 sentimeter ni kita nak hapuskan. So 1 meter persamaan dengan 100 sentimeter. So ni ada kuasa 3 So kena ada kuasa 3. Kalau awak nak buat direct, apa dia 1 meter sama dengan 1000 mm, kuasa 3 pun boleh tak ada masalah. Ni saya tunjuk in case kalau awak tak ingat bagaimana nak tukar unit secara terus Selesaikan 24 bahagi dengan 1000 darab 10 kuasa 3 darab 100 kuasa 3. Awak akan dapat 24 juta. Kalau tak nak tulis panjang sangat ni, kalau daripada kalkulator ni kita tulis 24 0,000,000. Unit dia adalah kilogram per meter padu. Nak tulis dalam scientific notation pun boleh. Awak tulis 2.4 darab 10 kuasa 7 pun boleh boleh juga macam tu Soalan ni 2 markah, maksudnya awak kena siapkan dalam masa 2 minit sahaja tak boleh lama, 2 minit je. 1 markah persamaan dengan 1 minit. Itu cara nak mengira lah
Okay, question 1. Ini adalah soalan berkaitan dengan linear motion. Linear motion tu chapter 2. Dalam soalan ini, dia minta, dia bagi a car that start to move from A to B need to go through point B, C before it reach point D. Maksudnya dia bergerak dari titik A, lepas tu pergi titik B, titik C dan seterusnya dia pergi ke titik D. The time taken to move from point A to B is 20 seconds. So masa untuk dia bergerak dari titik A ke B adalah 20 saat. Sehingga dia mencecah kelajuan ataupun halaju 30 meter per second. Maksudnya dia start daripada kosong, selama 20 saat dia capai V sama dengan 30. Kemudian dia bergerak lagi 30 second, dia bergerak lagi 30 saat B ke C sehingga dia punya velocity adalah 55 meter per second. Walau bagaimanapun, however, during the last 10 second, the car decelerate until it stop at point D. Okay. Maksudnya di sini apa? Dia akan ada deceleration. Maksudnya dia tekan brake, masa titik C dia tekan brake, selama 10 saat, kereta tu akan berhenti pada titik D. So, dia nak awak kirakan, calculate the time taken for the car to reach maximum velocity. Maximum velocity. So bagaimana awak nak mengira, nak dapatkan T? Okay, awak ada maximum velocity di mana? Ini. So kita ada V sama U sama dengan kosong sebab dia start daripada kosong. U sama dengan kosong, start from rest kan. Kemudian V sama dengan 55 meter per second. Apa lagi maklumat dia bagi? 55 second maklumat yang dia bagi. Okey. Itu saja. So kita cari formula. So soalan ni macam mana awak nak selesaikan? Pakai formula apa? Siapa dah siap soalan ni? Awak pakai formula apa? Dah? Awak pakai formula apa kat sini ya? Kalau saya tambah je pun 20 tambah dengan 30. Betul. Sebab apa? Dia dah bagi dah kat sini. 20 tambah 30. So awak totalkan saja Totalkan saja awak akan dapat 50. So ini adalah data yang dia bagi. Tapi dalam soalan ni dah ada dah. A ke B sama dengan 20 second, kemudian B ke C 30 second. So kena faham soalan T sama dengan 20 tambah 30 sama dengan 50 second. T sama dengan 50.
So ini markah dia adalah 2 markah. Okey. 2 markah. Kadang kita tengok soalan satu tu kita macam mana nak buat ni kena baca balik soalan, ulang balik Okay, terima kasih. Okay, seterusnya soalan kedua. Siapa dah siap soalan ni? Sketch the velocity time graph for that car. Lakarkan graf laju masa bagi kereta itu. Ini kat sini lah. Sebab nak kena baca soalan kan. Soalan satu. Ini soalan yang kedua. Dia suruh lakarkan. So untuk lakaran, yang pertama make sure awak kena pastikan paksi dia betul. Okay, kita ada paksi Y, kita ada paksi X. So paksi X adalah paksi masa dalam unit second. Paksi Y adalah paksi hal laju iaitu velocity. Unit dia meter per second. So dia kata tadi, a car start from A lah. Point A tu kosong pergi ke titik B selama 20 saat. So 20 saat naik 20 saat. Ketika ini hal lajunya adalah 30. Kemudian dia naik lagi sampai AB ke titik C selama 30 saat lagi. Sampai dia mencecah. Dia mencecah apa ni? 55. Ketika ni masanya adalah 50 saat. Lepas tu dia tekan brake. Dia tekan brake selama 10 saat dia berhenti. Kat sini adalah 60. So ini cara awak nak melukis dia punya graf. Markahnya nanti kalau kat sini 2 markah je lah awak akan selesaikan dapat macam ni lah bentuk dia Dia bukan segitiga tegak macam tu Yang ni nilai dia lain, ni lain Bentuk dia tak sama. Okey, itu soalan yang kedua untuk lakaran. Okey. Kemudian dia kata calculate the acceleration. Acceleration tu maksudnya kecutan from point B to C. Point B to C, mana B? To C. So, kita tahu ini tadi starting point A, ini point B, point C dan point D. Dia minta acceleration daripada point B ke C. Tengok soalan yang ketiga, saya pilih kat sini lah, senang nampak punya. Dia dah mintakan awak kira A point B to C. Mana B to C? Ni B to C. Kat sini. So, awak tengok sini saja. B to C. So, acceleration kita pakai A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Untuk soalan graf ni awak kena lakarkan ni, awak pakai formula ni je. Tak banyaklah formula yang lain. Kalau kecuali soalan yang tak perlu lukis graf tu, banyaklah awak kena tengok yang 4 jenis formula tu. Linear motion tu. Kalau untuk graf ni, normally kita pakai basic formula ni saja. A sama dengan V tolak U. Jadi minta A. So A sama dengan V. V adalah ini. U adalah dekat titik D ni. So V ni sebenarnya adalah hal laju akhir. U adalah hal laju awal. So hal laju akhir awak adalah 55. So, kita ambil 55. Tolak dengan hal laju awal adalah 30. Bahagi dengan masa. Masanya adalah apa? 50 tolak 20. 30. Bahagi dengan 30.
Sebab apa kita tak pakai 50? Sebab kita nak kira kawasan ini saja. Dari B ke titik C. So kita ambil ni lah. Perbezaan ni berapa? 50 tolak 20 jadi 30. Kita pakai macam tu. Di akhirnya jawapan dia akan jadi 55 tolak 30 bahagi 30. Awak akan dapat jawapannya adalah 0.83 ms kuasa 2. Kalau pecahan S kuasa 2. Okey? Ada soalan tak soalan nombor 3 ni? Boleh ke? Boleh saya. Okay. Seterusnya soalan dia minta awak kirakan total distance. So total distance awak kena ingat dia adalah area. Awak kena kira area. So untuk soalan ini bila awak tengok gambar rajah awak lukis tadi, awak tak boleh kira sekaligus. Maksudnya awak kena kira S1 tambah S2 tambah S3. Betul. Jadi kita sini lah. So, untuk soalan yang keempat, dia minta kita kira S. So S sama dengan area graph. Based on kita punya sketch tadi, graf kita ni ada 3 bentuk. Ada segitiga, trapezium and segitiga yang kedua. Samalah juga dengan S1 tambah S2 tambah S3. S1 setengah, tengok ini. Tapak dia 20 darab 30. 20 darab 30. S2 dibentuk trapezium. Setengah A tambah B apa? Setengah 30 tambah 55 tambah 55 darab dengan jadi 30. Tambah dengan setengah. Macam mana saya dapat 30? Ini 30 tambah 55 darab dengan jarak 50 tolak 20 dapat 30. Lepas tu bentuk yang ketiga ni S3 setengah 10 darab 55. Sebab apa? 10 ni jarak ni. Ini adalah 10. 60 tolak 50 dapat 10 lah. 10 darab 55. 10 darab 55. Kita selesaikan. 20 darab 30 bagi 2. S1 sama dengan 300. Tambah ni. 20 tambah 55 darab 30 bagi 2. 1, 2, 3 tambah dengan 10 darab 55 bahagi 2 dapat 55. So, totalkan semua ni. S1 tambah S2 tambah S3. Tambah 55 tambah 100. So, awak akan dapat jumlah jarak S sama dengan 1850. Unit jarak adalah meter. Okay, dapat tak jawapan ni? Dapat.
Okay, good Nadia. Okay, soalan yang seterusnya tadi. Okay, ini selesailah soalan nombor 1. So, awak kena siapkan soalan 1 ni dalam tempoh 30 minit saja. Sebenarnya kurang daripada 30 minit. Awak kena siapkan dalam tempoh 25 minit. Satu markah persamaan 1 minit. Jadi 10 minit yang seterusnya baki tu adalah untuk semakkan dan kemaskan awak punya jawapan. Okay? Iaitu siap soalan 1. So kita tengok soalan yang kedua. So soalan yang kedua ni bahagian A dia adalah soalan teori. So define and state the SI unit of power. Maksudnya awak kena bagikan definisi untuk power. So in case awak tak ingat dalam bahasa Inggeris, awak boleh tulis dalam bahasa Melayu. Bahasa yang saya faham lah. Jadi saya boleh baca dan boleh bagi markah. So apa yang dimasukkan dengan power? Power is rate of work done. Simple je, itu saja. Itu saja awak dapat 1 markah. So unit untuk power adalah watt. Kalau awak bubuh watt dapat 1 markah. Kalau nak tulis joule per second pun 1 markah. So awak akan bagi definisi ni 1 markah dan unit SI tu awak bagi dalam bentuk watt. Jangan tulis W saja. Kena spell out watt. Dapat 1 markah. Kalau tak mahu nak tulis joule per second pun boleh. Dapat juga 1 markah. So itu adalah unit yang sama untuk pengukuran power. Kemudian dia minta awak berikan 2 principle of conservation of energy. Dia minta awak bagikan 2 prinsip keabadian tenaga. So, kalau ingat tadi, keabadian tenaga ni ada 3 sebenarnya. Ada 3. Yang pertama adalah tenaga itu tidak boleh dimusnahkan ataupun dicipta. Tak boleh musnah, tak boleh dicipta. Yang kedua, tenaga itu hanya boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Can only transform from one form to another form. Kalau awak tulis bahasa Inggeris. Kemudian yang ketiga, tenaga energy is remain the same. Tenaga ini dia sama saja walau berada di mana-mana tempat. Nilai tenaga, jumlah tenaga adalah sama. Okey. So itu adalah prinsip keabadian tenaga. So awak bagi 2 saja akan dapat 2 markah. So, ini teori awak tulislah cara penulisan awak. So untuk soalan A, markahnya adalah 4 markah. Soalan teori lah. Okay, soalan kedua ni dah siap ke? Ada yang dah buat? Dah pun. Okay, kita pergi ke soalan yang kedua. An elevator lift a 505 kg box at a height of 22 meter and at the velocity of 4 meter. Calculate work done. Okay. Soalan 1 ni dia minta awak kirakan work done. Apa formula work? Soalan 1 minta kirakan work done. So formula work adalah F darab dengan S. Kan? Tapi dia bagi kat awak kat sini, dia bagi ni saja. Dia bagi dalam bentuk M saja. Ini sebenarnya sama juga dengan ni mg darab dengan S. So M adalah 505 kg darab dengan G 9.81 darab dengan jaraknya, dia bagi jarak berapa ni? 22.
Selesaikan. Awak boleh kira macam ni terus. Boleh juga kira. Awak kira F dulu. F sama dengan mg. Dapat jawapan. Baru masukkan dalam W sama dengan Fs. Dapat jawapan. Macam tu pun boleh. Nak terus kira macam ni pun boleh. Tak ada masalah. 505 darab 9.81 darab 22. 22 tu dia dah bagi jarak ni. So awak akan dapat jawapannya work is equals to 108,000 on 989.1. Unitnya adalah joule. Sebab work unitnya adalah joule. Ni dapat? Boleh kan? Okay, soalan yang kedua. Kedua minta power. P is equal to apa dia? W bahagi dengan T. Tapi kita tak ada maklumat T kan? Kita tak ada maklumat T. Maksudnya awak nak pakai formula apa di sini? P sama dengan apa? Roslina? Macam mana awak nak pakai formula apa untuk ni? Siapa lagi? Anissa, F darab V. Sebab dah ada velocity dah. F bahagi dengan bahagi ke darab? Darab. Okay, good. F darab dengan V. So F dapat berapa tadi? 4954.05. F. Yang 505 darab 9.81 kan? Ni. Ya. F ni tadi kita tak tulis asing kan? So saya tunjuk kat sini. F sama dengan M darab G di mana 505 darab dengan 9.81. 505 darab 9.81 4954.05. Lepas tu jawapannya buat pakai dekat sini. 4954.05 darab dengan V. V dah bagi 4. Darab 4. So awak akan dapat jawapannya adalah 19,000. P power sama dengan 19,816.2. Ini dia adalah watt. Okay, macam tu So power ni kan kita tahu dia ada banyak formula lah. Pecahan dia boleh jadi yang ini, boleh jadi P sama dengan F darab V, boleh jadi P sama dengan MGS darab bahagi dengan T pun boleh kan. So itu selesai untuk soalan 1 dan soalan 2. So kita tengok soalan yang paling favourite. Soalan macam ni favourite selalu keluar. Soalan ini dia minta awak kirakan total energy at W. Baca soalan dulu. At Semariang Theme Park, Azman, who has a mass of 74 kg, ride on a roller coaster as shown in figure 2. Calculate. Kira. So dia bagi dah kat sini. Mass untuk Azman M adalah M sama dengan 74 kg. Okay. So yang pertama dia minta total energy at W. So, total energy total
Ketika W, E total sama dengan apa? Kedudukan paling tinggi ni, ketika ini kita nak pakai formula apa? Total energy sama dengan apa? Okay. Sama dengan EP. Sebab apa EP? Sebab ketika ini kenderaan atau objek ini berada pada ketinggian yang paling tinggi. So ketika ini EK sama dengan kosong, EP yang maksimum. So EP ketika ni awak boleh guna formula EP. So EP sama dengan mg darab dengan H. So M dah tahu 74, G sentiasa 9.81 dan H adalah 12. Kita selesaikan ni. 74 darab 9.81 darab dengan 12 akan dapat 8,711.28. Unitnya adalah joule. Okey. Ini kena faham dia konsep E total, EP dan EK. Kemudian dia minta awak kirakan kinetic energy dekat X. X ni di mana? Paling bawah ni. Paling bawah. So EK, berapa nilai EK? Kalau W ni berada point paling tinggi dan X ni adalah point yang paling rendah. Ketika di W, EP maksimum. Tapi bila berada di paling bawah, EP jadi kosong. Tapi EK akan jadi maksimum. Faham tak? Jadi soalan yang kedua ni dia minta dapatkan EK, kinetic energy. So EK sama dengan berapa? EK sama dengan berapa? Faham tak konsep dah tadi saya sebut? Kalau di sini EK akan jadi sama juga dengan E total yang awak kira tadi ni. Sebab dalam prinsip keabadian tenaga, di mana-mana point pun jumlah tenaga adalah sama. Kalau awak tahu dekat ini, dekat X ni EP sama dengan kosong, tenaga potensial sama dengan kosong, maksudnya EK ni akan jadi tenaga maksimum lah, tenaga total. Boleh? Setiap point ni sebenarnya awak akan ada EP, EK. Cuma dekat sini ketinggian paling tinggi EP adalah maksimum. Jadi EP ni akan jadi EP sama dengan ET. Kalau dekat paling bawah sekali, dekat ground ni, bawah ni, E total akan jadi EK. EK ni. Maksudnya EK sama juga dengan E total. Di mana E total ni awak dah kira dah sebelah ni. Sama juga dengan 8711.28 joule. Okey, macam tu je. Awak kena tunjuk ni EK sama dengan ET. Awak akan dapat 1 markah. Jawapan akhir ni 1 markah. Ini 1 markah, 1 markah. Macam tu. Okey. Faham konsep keabadian tenaga tu lah. ET, EP dan ET kat mana. Okay, yang seterusnya dia minta kinetic energy dan potential energy at Y. Maksudnya dia nak EK dan EP pada titik Y. Mana titik Y? So titik Y dekat sini. Titik Y dekat sini. Maksudnya awak dah tahu dah kat sini. ET adalah sama dengan EP tambah EK. Kan? Ni basic dia. Mana-mana point
ET adalah sama dengan EP tambah EK. Sama juga kat sini kan. Tapi sebab EK sama kosong, ET akan sama dengan EP. Di total. So di sini, dia minta awak kirakan EP dan EK. EP boleh kira tak? Tenaga potensial boleh tak kita kira? Kelas? Tenaga potensial boleh kira tak? Boleh. Boleh. Sebab apa? Dia dah bagi ketinggian di sini. Jadi awak boleh kira. Awak boleh kira dah ni. EP. EK boleh kira tak? EK tak boleh. Kita tak tahu V dia kan. Jadi kita perlukan bantuan ET ni. ET tahu tak berapa nilai ET? Tahu. Jumlah ET dah tahu. Sama je kan tadi. Awak dah kira dekat sini tadi. Jadi awak kena tulis macam ni cara nak selesaikan dia. ET adalah sama dengan EP tambah dengan EK. Ini. ET dah tahu. EP pun dah tahu. Dia ni kena cari. So EK yang awak kena cari cara penyelesaian dua ni. Mula-mula awak ET dah tahu lah kan. Dah kira tadi 8 berapa tadi? 8,000 tadi. So kita kira dulu EP. So EP potential sama dengan MGH. Di mana M sama dengan 74. G is always 9.81 and H pada titik Y tadi berapa? 5. Ambil ni 5. Okay. So masukkan dalam formula 5. So selesaikan yang ni. Akan dapat EP berapa? EP sama dengan 74 darab 9.81 darab 5. Awak dapat 3,629. Awak akan dapat EP sama dengan 3,629.7 Joule. Ini dapat EP. Okay. EP tadi dah tahu. EP dah tahu. So kita nak cari EK pula. So EP adalah 8,000. Nak cari EK. EP sama dengan EP tambah EK. ET tadi 8,711.28 sama dengan EP dah kira dah ni 3,629.7 tambah dengan EK. So kita nak cari EK saja. So EK sama dengan 8,711.28 tolak 3,629.7. Apa? 8,711.28 tolak ansur tadi. So akan dapat, kita tekan kalkulator, saya dapat 5,081.58. Unit dia adalah Joule. Okay, boleh dapat tak jawapan ni? Dapat tak? Arif? Arif dengar tak? Dapat Puan. Okay, Nik dapat, Nisa dapat. Yang laki-laki ni dapat tak? Kalau dapat, well done . Okay, yang seterusnya. Okay, soalan yang terakhir. Sudah sejam dah awak nak. Ni kan, please. Soalan yang terakhir adalah an electric motor has an input power which consume of 0.055 kilowatt. Lepas tu, okay, dapat efficiency.
Bagi power, an electric motor has an input power which consume ni dalam kilowatt lah. The motor was activated for 1 minute. Ni adalah T. And produce ni, find the efficiency of the motor. Okay. Dia minta awak dapatkan efficiency. So, efficiency untuk ini apa dia? Power. E power sama dengan power output bahagi dengan power input darab dengan 100%. Ini adalah formula asal. Okey. Dalam soalan dia bagi ke awak power input sahaja. Power input sama dengan 0.055 kilowatt. Tukarkan kepada watt darab 1000. Dapat 55 watt. Okey. So macam mana nak kira power output? Power output sama dengan W bahagi dengan T. So work dah bagi kat awak berapa ni? 3142 joule. Ni soalan ni direct dia bagi dah semua. 3142 joule. T ni awak kena tunjuk masa awak tukar. T 1 minit sama dengan 60 saat. So, T dia adalah 60 saat. So, selesaikan. 3142 bahagi dengan 60 dapat 52.37 lah. Dan 367 boleh, 37 boleh. Unit dia adalah watt. Jadi kita nak ambil efisiensi dia. Kesanan motor ni power output bahagi dengan power input darab 100%. Power output tadi 52.37. Okay, baguslah motor ni besar output dia. Yang dia bagi input hanyalah 55.0 darab dengan 100%. So dapat berapa? 52.37 bahagi 55 darab 100. So awak akan dapat efisiensi motor ini adalah 95.22%. So baguslah motor ni ya. Dia punya keberkesanan tu tinggi, 95.22%. Macam tu cara untuk nak kirakan efisiensi. So ada soalan? Okay. Jadi bentuk soalan final awak lebih kurang begitulah ya. Ada soalan teori. Setiap soalan, bahagian A dia soalan teori, bahagian B dan seterusnya adalah calculation. So calculation dia pun tak lari banyak lah daripada apa yang kita belajar dan apa ada contoh dalam buku tu lah. Okay. So saya nak revise balik apa yang masuk dalam topik apa yang masuk dalam ni lah. PAUD ni ya, penilaian alternatif. Pertama topik yang satu lah, physical quantity, linear motion, dan topik 4 work, energy and power. So dalam physical quantity ni awak dah belajar tentang unit dah kan. So ada scalar quantity dan ada vector quantity. Lepas tu quantity ni juga ada base quantity dan ada derived quantity. Kita kena tahu definition ni dan apakah contohnya. Apakah contohnya.
Lepas tu dalam chapter 1 ni juga awak belajar mengenai apa? Conversion. Kilogram per meter padu tukarkan kepada gram per sentimeter padu, contohnya itulah So make sure ingat kuasa ni, tolong tengok kuasa ni Sedikit dalam soalan dia minta awak bagi jawapan dalam scientific notation, so awak tukarkan. Kalau tak, awak biarlah jawapan dalam bentuk yang awak kira daripada calculator tu. Okay. Kemudian yang terakhir dan topik 1, awak belajar mengenai data measurement. Ingat ke tak data measurement ni? Awak ada 3 alat. Ada ruler, vernier caliper, ada micrometer screw gauge, micrometer screw gauge. So awak kena tahu apakah ralat-ralat yang ada dalam ni. Cuba tengok nota. Data measurement ni pun walaupun tak ada dalam soalan test ni, tapi dia masih dalam topik 1. Kemungkinan dia boleh tanyalah. So, dalam soalan ada page 9 nota. Dia kata dalam buku ni ditulis data measurement lah. Kita ada 3 alat yang kita gunakan, iaitu ruler, vernier caliper dan juga micrometer screw gauge. Dan apakah yang perlu kita elakkan ketika mengambil bacaan? So apakah yang kita kena elakkan? So ada apa? Parallax apa? Parallax ada arrow apa? So arrow ni ada 2 jenis je lah, tak banyak ada parallax arrow, ada zero arrow. Lepas tu vernier caliper, so berapa dia punya accuracy, nak ukur dalam unit apa. Okay, itu awak belajar dalam topik 1. Sikit saja topik 1 Dia tahu definition ni, mahirkan ni, dan juga tahu data sedikit lah. Data measurement ni dia punya teori, bukan pengilaan lah. Tak ada, pengilaan tak masuk untuk data measurement Okay, kemudian dah. Kemudian chapter 2 adalah linear motion, di mana linear motion ni lebih kepada calculation. Ada juga dia punya definition lah. Definition dia hanya apa itu linear motion, apa itu distance, apa itu speed lah. Tapi yang penting dalam topik 2 ni awak kena, teori dia tu tak berapa banyak sangat. Yang penting awak kena tahu apa formula, awak kena tahu solve problem linear motion. Pakai apa? Linear formula. Pakai linear formula. Kemudian dalam topik 2 ni ada satu lagi. Awak ada velocity versus time drop. Ini favorite. Ini faham juga lah. Dia sebenarnya soalan topik 2 ni, awak kena fahamkan soalan dia minta apa, dia bagi situasi apa. Jadi awak boleh define mana satu U, mana satu V, mana satu T, apa itu A, apa itu negatif A, deceleration itu apa, dan bagaimana nak mencari S. So, itu dalam topik 2. Topik 2 dia calculation dia. Dalam topik 3 ni dia ada banyak. Dia ada pecahan work, kita ada work, kita ada energy, dan kita ada power. So, setiap ni dia ada bahagian dia masing-masing. Dia ada bahagian pengiraan dia masing-masing. W ni, awak kena faham yang W, work kita boleh kira W sama dengan F darab S. Ataupun kalau ada sudut, awak boleh pakai F cos theta darab S ataupun F sin theta darab S. Sin ni dia jarang ada lah. Tapi
ada juga soalan yang guna F sin theta ni. Kalau awak buat latihan, awak akan jumpa soalan ni. Soalan tu saya yang buat tu. Okay. Soalan E, energy pula. Energy ni awak kena faham apa itu EP. EP ni dia berkaitan dengan tenaga pada kedudukan suatu objek. Dia ada EK. EK setengah MV kuasa 2. Okay. Lepas tu kena faham konsep prinsip keabadian tenaga di mana setiap point nilai jumlah tenaga itu adalah sama, iaitu ET sama dengan EP tambah EK. Faham konsep ni? Dan last sekali power ni, awak kena tahulah bagaimana nak kira power dan bagaimana nak dapatkan efficiency. Tapi efficiency ni boleh jadi 3. Boleh jadi kita nak kira efficiency of work, boleh juga nak kira efficiency of energy, boleh juga nak kira efficiency of power. Awak kena rujuk soalan. Minta-mintalah awak baca tu awak faham apa yang dia nak. Okay. So itu sahaja yang awak akan belajar dalam yang akan diuji dalam peperiksaan akhir. Okay. Kita tengok bahagian yang paling penting. Bagaimana perjalanan peperiksaan akhir awak ni? Okay. Dalam peperiksaan awak, soalan akan diberi awal 1 hari sebelum peperiksaan. Soalan saya dah bagi dekat Telegram. Okay. Ni. Bila awak dapat soalan tersebut, make sure you download the question. Question paper will be given 1 day before exam via kelas Telegram. Maksudnya saya bagi dekat kelas Telegram lah, Telegram kan. This question is protected by password. Walaupun bagi sehari awal, tapi tak boleh buka sebab dokumennya adalah dokumen yang dilindungi password. Okay. Soalan ni dalam bentuk PDF, nanti awak kena save lah, simpan. Boleh lah kalau pandai. Tapi tak boleh lah kalau nak hack pun memang susah nak buka lah kan. Lepas tu yang kedua, pada hari tersebut, hari peperiksaan, semua pelajar akan diminta untuk log in dalam MS Team. Okay. Log in MS Team tu saya akan bagi link masa 15 minit macam tu lah sebelum peperiksaan. So 10 minit tu awak boleh masuk dah. Link dia macam ni lah, MS Team sekarang saya buat ni. Link yang sama. Okay. Link yang sama. Tapi nanti hari kejadian saya bagi sekali lagi lah. Kita akan masuk kelas ni juga. Maksudnya awak akan berkumpul dengan DGU 1A dan DGU 1B untuk mendengar taklimat peperiksaan. Bila saya tengok ni, sebenarnya masa hari kejadian tu awak diminta untuk membuka kamera. So sepanjang 1 jam perjalanan peperiksaan awak kena online, tak boleh off macam test hari tu. So kena online. So make sure cari tempat yang bagus lah. So log in MS Team 10 minit sebelum peperiksaan. So peperiksaan awak pukul 9, 8.50 dah bersedia semua. Saya bagi link awal tapi 8.50 mesti semua bersedia dengar taklimat saya. Ya, taklimat peperiksaan. Taklimat dia biasalah. Kena buat ini, kena buat itu. Maksudnya kena scan, kena pakai pen, tak boleh pakai pensel. Benda-benda tu. Okay, maksudnya examination instruction. So yang terakhir, ketika examination itu berjalan, student should on the camera throughout the exam. So sepanjang peperiksaan pukul 9 pagi hingga 10 pagi, pelajar diminta membuka kamera. Masa awak kena switch on kamera, saya dapat lihat awak, awak boleh lihat saya macam tu kan. Jadi awak kena pastikan environment awak itu bersesuaian dengan bilik peperiksaan. Duduklah kat bilik mana, ke bilik store ke apa kan. Siapa pun tak boleh kacau kan. 15 minute time will be given for student to submit the answer to the link given. So 15 minit masa saya akan bagi untuk pelajar. Maksudnya 10 hingga 15, 10
Pukul 10 hingga 10.15 adalah masa untuk pelajar tutup kamera, dia scan, dia tengok jawapan dia scan jawapan dalam bentuk PDF, renamekan dokumen tu ikut nama awak dan kelas dan hantar kepada Google Form yang saya akan bagi masa hari kejadian. Satu pelajar hanya dibenarkan menghantar sekali sahaja. Sebab dia memang set one person attend one submission only. Maksudnya awak boleh hantar sekali je lah. In case awak tersalah, awak pergi scan soalan satu je, lepas tu dah pergi hantar, nak hantar soalan kedua dah tak boleh. So kena make sure betul-betul scan semua siap-siap. Okay, dalam bentuk PDF baru hantar. Make sure awak rename awak punya dokumen. Ada yang berlaku semester lepas, dia semester lepas matematik dulu. Dia hantar soalan sains, jawapan sains dia adalah soalan matematik. Dia tersilap. Bila jadi macam tu susahlah sebab pencara bukan dia dapat terus dia check. Esoknya baru check macam tu. Jadi akan menimbulkan masalah kepada dia jugalah sebab dia kena go through unit exam pula. Jadi susah. Make sure kali pertama awak hantar tu dah betul. Benda ni awak akan melalui proses ni, awak akan lalui sehinggalah awak habis belajar nanti. Submission dalam bentuk PDF. So make sure awak dah disiplin. Renamekan awak punya dokumen. Okay, jangan macam lab itu macam-macam nama ada. Okay, peringatan. Peringatan untuk pelajar sebelum menduduki peperiksaan. Pastikan awak berada di kawasan yang mempunyai internet akses. Sekiranya kawasan awak ataupun kampung tu susah untuk mendapat internet, awak boleh pergi ke institut yang berdekatan. Contohnya Poli Jeli ke, awak nak pergi College Community Behrang ke, yang mana-mana yang berkaitan dengan IPT ni awak boleh pergi tumpang wifi mereka. Awak cakap awak ada peperiksaan, pergilah awal pergi minta mereka. Kemudian comfortable examination place, pastikan awak berada di tempat yang sesuai. Jangan pergi buat kat dapur. Mak tengah duduk tumis ikan ke apa, dengar ciang-ciang dengar. Pastikan tempat yang sesuai. Kalau boleh biarlah awak berada tanpa gangguan orang lain lah. Write down name and class on paper. Yang ini sebenarnya awak dah boleh buat siap-siap dah sekarang. Sebab masa peperiksaan tak ada masa dah nak tulis nama, kelas, apa tu subjek, tak ada dah. Macam semester lepas ada seorang pelajar tu, dia print siap-siap dekat kertas dia, kertas jawapan dia nak bagi nanti dia print siap-siap, tulis nama dia bagi kelas dia, nombor kad matrik dia dan subjek apa dia dah print dah. Jadi dia jimat masalah nak tulis nama. Kalau nak tulis siap-siap pakai tangan pun tak ada masalah. Kemudian guna pen. Sebab apa nak guna pen? Sebab bila awak guna pensel ni, pertama FPT orang dah tak pakai pensel. Kemudian yang kedua, guna pen ni lebih kemas dan bila awak print, dia nampak lagi jelas. Untuk FPT awak ni, awak kena mahir ataupun biasakan menggunakan pen. Jangan pakai pensel. Kalau awak buat pengukuran kan, bila awak nak isi data dalam buku log ukuran tu, awak tak boleh pakai pensel, kena pakai pen. Begitu juga kita punya test ni. So kalau ada buat kesilapan, tak payah nak equip susah, awak palang je. Awak cancel je. Cancel satu garis tu saya dah faham dah. And then separate answer paper for different question. So kalau soalan satu, pastikan awak kumpul lah soalan satu. Contoh soalan satu awak pakai 2 page. Tulislah depan belakang. Bila nak masuk soalan 2, jangan pergi tulis kat bawah dia pula. Jangan tulis bawah soalan 1. Awak gunalah paper yang baru. Ataupun bukan paper yang baru, halaman yang baru. Paper yang sama tak apa. Jadi halaman tu awak kena pakai halaman yang baru. Jadi tidak ada apa panggil, bila nak marking tu, kadang-kadang bukan saya saja yang marking paper awak. Akan ada pensyarah lain juga yang buat semakan. Soalan 1 saya semak, soalan 2 orang semak. Ikutlah macam mana. Jadi masa awak nak buat tu, make sure buat management yang betul-betul lah. Soalan 1 jangan campur dengan soalan 2.
Dan akhir sekali, submit answer on PDF format. So awak boleh bubuh format macam ni lah. Nama awak, contohnya Alia Balkis. So Alia Balkis, koma, DDU apa? Itu subjek apa? DBS boleh juga masukkan subjek nak elakkan kita tersilap subjek. Macam tu, okay? So itu sahaja untuk kelas revision hari ini. Tak banyak, sikit, saya harap boleh dapat lah. So minta saya doakan semua pelajar bersedia menghadapi peperiksaan kali ini. Sebab apa? Awak punya PB tu markah dia tak berapa nak tinggi sangat. Bukan ada yang perform tapi ada juga yang rendah. Jadi saya minta sangatlah untuk final ni awak boleh score sebab saya kalau boleh nak A, saya tak maulah pelajar cukup-cukup makan sebab dia akan efek awak punya pointer. So terima kasih untuk hadir kelas hari ini. All the best. Saya doakan semoga Allah mudahkan urusan awak, mudahkan urusan menjawab, terang tenang hati awak dan boleh menjawab dengan jawapan yang betul. Itu saja daripada saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Daripada saya minta maaf banyak-banyak. Halalkan kalau ada terkurang, terkasar bahasa apa semualah. Kita jumpa lagi insya-Allah untuk kelas subjek yang lain dan jumpa subjek sains lagi lah. So itu saja. Terima kasih. Bye. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Terima Puan. kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Lupa nak suruh buka kamera. Bolehkah buka kamera untuk saya ambil gambar? Okay, yang ada ni boleh buka kamera saya tak? Lupa nak ambil gambar. Dah keluar dah semua.